Yang ketiga ialah repositioning. Macam mana kita nak repositionkan apabila berlakunya perubahan-perubahan pada mood pelanggan, pada taste pelanggan, pada kewangan pelanggan, pada keadaan pelanggan. Kita kena bersedia untuk repositioningkan produk, servis dan juga brand kita lah. Terutamanya apabila kita perasan bahawa persaingan-persaingan dah mula masuk, dah mula berbagai-bagai keunikan masuk, dan kita tengok produk kita pun dah mula menurun dari sudut sale, ataupun kita dah buat macam-macam tapi tak bergerak juga, maka kita tengah nilai kembali position kita macam mana. So dia kata biasanya perubahan pada repositioning ni, kita berubahkan position ini adalah apabila kita rasa pasaran itu lesu, jualan menurun, persaingan semakin meningkat, customer base pun dah semakin hilang, turun kan, dan juga benefit produk ni kita dah nampak macam stagnan dah, macam dia macam tu je kan, macam selaras, tak naik-naik. So ia menyebabkan kita mengambil tindakan untuk repositioningkan. Yang keempat ialah communication. Penting untuk kita cipta persepsi di hati pelanggan. Sebab apa? Komunikasi pemasaran adalah bagaimana kita mencipta persepsi di mata pelanggan, persepsi dalam jiwa pelanggan sebelum mereka membeli, menganggap produk kita memang produk yang boleh menyelesaikan masalah mereka lah. Sebab tu dia kata dalam kempen promosi ini, persepsi ini kena diletakkan, tapi persepsi yang positif, yang betul, yang bukan persepsi tipu-tipuan. Itu yang keempat. Yang kelima ialah first mover advantage. Ini biasanya diceritakan kalau siapa masuk pasaran dulu, biasanya dia akan dapat jualan yang tinggi dan juga membina profit yang besar. Masa inilah kejar betul-betul, sebab akan ada satu nanti banyak pelajar-pelajar lain akan masuk, masa itulah jualan akan turun dan masa itulah profit akan semakin mengecil lah. Tapi kita kena tengok juga kalau masuk dengan brand, pada waktu ini kita perlukan jentera-jentera penggerak pemasaran yang tinggi, yang laju dan cepat, dan kita ready lah untuk saya masuk. Ada kalanya setengah-setengah pasaran dia panggil pasaran yang instant tu, masuk buat kerja betul keluar, masuk. Ada orang yang suka pasaran begitu sebab mereka tahu mereka boleh buat duit dengan banyak. Itu yang kelima. Yang keenam adalah long term perspektif. Mana perspektif jangka panjang lah. Jangka panjang ni produk kita, hubungan kita dengan pelanggan, komunikasi kita, meningkatkan loyalty pada pelanggan. Tapi semua ini memerlukan dana yang besar. Di samping juga kalau long term perspektif juga, selain pada dana yang besar, dia boleh menjadikan dana yang kecil kalau kita menyentuh pelanggan secara kemanusiaan. Yang ketujuhnya adalah internal marketing. Internal marketing ni kita fokus kepada layanan kepada pelanggan dan juga meningkatkan loyalty pelanggan, dan juga macam mana loyalty pelanggan ini meningkat. Kita belajar seperti ini berdasarkan kepada kepuasan yang ada pada pelanggan. Itu antara perkara yang dinyatakan berkaitan dengan peringkat awal bagaimana strategi kita membangunkan brand. InsyaAllah kita akan pergi lagi pada strategi-strategi yang lain yang berkaitan dengan bagaimana cara nak membangunkan brand di pasar kemasan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ekonomi kita semakin bagus, kita diberikan kekuatan untuk meneruskan diri kita, untuk menyebarluaskan produk kita, untuk memberi manfaat kepada semua pelanggan-pelanggan yang kita sentuh berdasarkan produk servis kita. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.